Satu ekor pun tak ada. Wan, ekor yang atas kat TV tu yang dinding ni tu. Tengok dari jauh. Ha? Yang dinding tidur. Bukan yang dalam tu. Hidup. Hidup. Hidup kan? Ha? Tak kan? Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Kita angkat tangan sama-sama, kita doa maulid. Kita panas sikit ibu-ibu ayah. Allah, ujian kita belajar panas sikit saja. InsyaAllah nanti ada TNB datang untuk betulkan. Ya Allah Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتدجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذين الأجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل لاجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانثر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسنها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita mulakan kuliah duha kita pada pagi yang mulia ini dengan zikir munajat agar hati-hati kita semakin tenang, hati kita semakin rapi, sehat, qalbun salim yang kita nak bawakan pulang ke hadapan Allah kelak. Semoga insya-Allah kita selamat dan mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sama-sama kita berzikir, ikut sama-sama supaya insya-Allah segala setiap huruf yang dalam zikir ini menggugurkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kita lakukan daripada dosa-dosa kecil. Semoga ia sembuh dan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi zikir Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu Nur Muhammad sallallahu. Ayuh kuat-kuat lagi ayah-ayah sama-sama. Kita bangkitkan semangat rohaniah kita dengan menyebut nama Allah. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba Astaghfirullah innallaha kana tawwaba Astaghfirullah innallaha kana tawwaba Laisa laha min dunillahi kashifa Laisa laha min dunillahi kashifa
ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله حق المبين لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الآمين محمد رسول الله صادق الآمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله محمد يا رسول الله إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فحبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Dari itu kurniakanlah
keampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa. Dari itu kurniakanlah keampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Kamilah hamba yang mengharap belas kasih-Mu. Kamilah hamba yang belas kasih-Mu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Kamilah hamba yang mengharap belas kasih-Mu. Kamilah hamba yang mengharap belas kasih-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattahu, Ya Alim Adzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, kami menadahkan kedua tangan kami, Ya Allah, bersimpuh dan bersila mengharap dan meminta kepadamu yang Maha Mujib, yang Maha Wadud, yang Maha Rakib. Engkaulah Tuhan yang layak, yang Maha Tunggal untuk meminta, Ya Rabb. Permintaan kami sangat agung, permintaan kami, Ya Allah, sangat banyak yang kami simpan dalam jiwa kami. Hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, Ya Rahman, dalam banyak permintaan kami, Ya Allah, yang terbesar dalam permintaan kami, Ya Allah, agar Engkau ampunkan seluruh dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kecil maupun dosa besar, tidak tertinggal sedikit kotoran dalam jiwa kami, Ya Allah. Dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan zikir yang kami bacakan tadi, Ya Allah, dosa kami, Ya Allah, Kau ampunkanlah, Ya Allah. Dosa yang sering kami ulangkan, Kau tinggalkan, Ya Rabb.
Dosa yang kami lakukan dengan sengaja, ya Allah, Engkau jauhkan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, kami hamba-Mu yang sangat banyak melakukan kesilapan. Kami hamba-Mu yang sangat banyak melakukan dosa ya Allah. Siang, malam dan petang, kadang-kala dosa yang sama kami lakukan ya Allah. Kami istighfar, kami sebut, zikir kami baca, Quran kami baca. Tapi ada dosa yang kami tidak boleh tinggalkan ya Allah. Kau pimpinlah jiwa kami ya Allah. Kau pimpin rohaniyah kami ya Allah. Kau pimpin perjalanan hidup kami ya Allah. Agar satu dosa pun kami tidak terjebak dengan dosa-dosa yang Kau murka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kedua tangan kami ya Allah. Kami menadah tangan kami ya Allah. Kami datang dengan membawa lumuran dosa. Kami datang dengan penuh dengan maksiat ya Allah. Bersimpuh dan mengharap kepadamu yang Allah yang Maha Esa, agar Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mintalah kepada Allah, hadirkanlah hati kalian kepada Allah dengan sesungguhnya. Permintaan akan dikabulkan oleh Allah sejauh mana seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam meminta. Meminta dalam menadahkan tangan, hatinya juga menghadap dan berharap agar Allah menerima doanya. Kalau kita inginkan dosa kita diampunkan oleh Allah, saat waktu inilah langit terbelah sampai ke arasy Allah. Allah memandang tempat yang mulia seperti ini. Para malaikat petugas yang khusus yang dijaga oleh Allah, dibenarkan, diizinkan oleh Allah turun ke permukaan bumi alam jagat raya ini agar hadir di tempat yang mulia ini, saudara. Wallahi, orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus daripada Allah bukan 1 jam, tetapi hanya satu saat saja, saudara. Hamba itu tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Hamba itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dalam hal pemurkaan dan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jagalah diri kita semua daripada hal yang dimurkai oleh Allah. Jagalah hal diri kita semua daripada hal dosa yang kecil hinggalah sebesar-besarnya. Jangan pernah kita lakukan walaupun sekecil dosa yang kita pandang itu adalah kecil, kita lakukan dan berat untuk ditinggalkan, saudara. Tinggalkan dalam hati kita dosa-dosa itu yang menyebabkan kita berat untuk meninggalkan hal yang haram, hal yang syubhah, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan saudara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim Dzal Jalal wal Ikram, Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, rahmah dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau kumpulkan kami semua juga ya Allah di bawah payung rahmat-Mu di alam mahsyar kelak, di mana tempat yang tidak ada perlindungan, tempat yang tidak ada sinar, tempat yang sangat kejam dan zalim, di tempat itulah ya Allah Kau datangkan dengan payung rahmat-Mu ya Rabb. Kau kumpulkan kami di tempat ini, Kau kumpulkan kami juga di tempat yang di sana, di tempat-tempat yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahul Alim Dzal Jalali wal Ikram. Bersihkan hati-hati kita. Jangan tinggalkan setitik dosa dalam jiwa kita. Mulut kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, tangan, seluruh anggota zahir dan batin kita jaga. Pakai persiapan untuk kita bertemu dengan akhir zaman ini yang semakin rusing dan dahsyat. Maka insya-Allah jiwa kita damai dan tenang. Kita hadapi segala musibah dan ujian. Orang lain merintih, menangis dan sebagainya. Kita tenang dengan Allah. Kita redha dengan Allah. Segala-galanya insya-Allah datang dengan kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan doa, perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Al-Quran. Amal yang kebaikan, amal saleh ini dibanyakkan dalam amalan harian kalian semuanya. Semoga insya-Allah pemrosesan untuk kita membentuk jiwa rohaniyah kita lebih indah dan lebih kukuh, semua bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Pimpinlah jiwa-jiwa kami ya Allah. Pimpinlah jiwa kami ya Allah. Bentuklah jiwa kami ya Allah dengan keimanan, dengan Islam, dengan akhlak yang luhur, dengan jiwa yang tenang, jiwa yang damai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah diri kami, anak kami, isteri kami, keluarga kami, semuanya ya Allah daripada musibah-musibah yang Kau timpakan dalam negara kami dan dunia semuanya ya Allah. Kau jauhkan dan Kau hindarkan ya Allah. Kami rindu dengan majlis ilmu, kami rindu dengan sembahyang berjamaah di rumah-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, ini semuanya adalah daripada tangan hitam manusia yang menjadikan hal-hal ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha hiya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karamin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalimkan diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami dikelompokkan dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, Engkau yang memanggil untuk kami meminta, Engkaulah tempat untuk sesungguhnya kami berharap. Pandanglah kedua tangan kami pada saat ini ya Allah. Engkau terimalah doa-doa yang detikkan hati dalam jiwa-jiwa insan yang mulia di depan kami ini semua ya Allah. Pandanglah hati-hati kami, pandanglah hati-hati mereka ini ya Allah. Pandanglah jiwa-jiwa mereka ya Allah. Pandanglah ya Allah, pandanglah ya Allah, pandanglah ya Allah. Bila dapat pandangan sebentar daripada Allah, kita menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak bacakan satu qasidah sebelum kita mulakan, kita mula majlis ilmu. Goyang tenang kita tak ada aircon ni, panas sikit hari ni. Boleh ayah-ayah sana boleh? Allah. Jangan cabut keluar pula. Mentang-mentang panas ni, ibu-ibu kat belakang ni. Yang dekat-dekat dengan pintu kat belakang sana dia mudah nak keluar. Dia tak nampak. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin lamma irtaqa al-bait al-ma'mur صلى إمام
baital ma'mur. Salla imam, wa qad dana min rabbih bahil jalil, Rabbi khalaq taha min nur, fihi ihtiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, irrum ta'an tahadha bil hur, yawma ziham, irrum ta'an tahadha bil hur, yawma ziham, salli ala bahil anwar, ainal yaqin, ainal yaqin, Rabbi khalaq taha min nur, fihi ihtiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, Rabbi khalaq taha min nur, fihi ihtiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan kesempatan waktu yang sangat bernilai yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sudah lama waktu yang sebegini kita tidak dapat hadir di atas sebab-sebab keuzuran syarak. Maka alhamdulillah, dalam ramai-ramai manusia yang hari ini pada pagi yang mulia ini, ada yang berkeliaran dalam mall, ada yang sibuk bercuti, ada yang sibuk berjalan sana berjalan sini, tetapi nama kita dicatat dalam nama-nama yang berada dalam raubah min riyadil jannah, iaitu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan
kepada seseorang bila mana seseorang itu dapat berada dalam sebuah majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, bincangkan soal akhirat, bawa manusia takut dan bimbang kepada kematian dan takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita di atas nikmat anugerah yang besar ini. Orang-orang yang melihat nikmat ini besar, orang-orang yang melihat ini adalah sebuah kenikmatan yang orang lain tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bangkit rohaniyahnya, dia akan bangkit fizikalnya, berdiri dan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Dia akan menggunakan matanya dalam nikmat kepada Allah. Dia menggunakan tangannya atas nikmat Allah. Dia telingakan mulut dan telinganya, seluruh anggota zahir dan batinnya. Tidak sesekali dia meletakkan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia memandang setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam sebuah makna yang syukur, dalam sebuah makna pilihan Allah yang tertentu kepada mereka, maka Allah memanggil mereka dengan kasih sayang. Maka jangan tinggal lambaian Allah, jangan tinggal panggilan Allah. Ramai manusia yang bila mana dipanggil oleh Allah, diajak oleh Allah, dibimbing oleh Allah, tapi mereka tidak bersedia untuk dipanggil. Mereka lepaskan lambaian Allah ini. Tipu daya dan fitnah yang menyimpangkan jalan mereka, yang membawa diri mereka ke arah jauh dan terputus hubungan dengan Rabbul Izzatul Jalil, pencipta langit dan bumi. Maka atas kesedaran, atas kenikmatan, atas peluang yang Allah berikan kepada kita, bukan hanya sekadar di tempat ini, tetapi bila tempat yang kita dapat hadir, baik kita dapat hadir secara tidak langsung ataupun kita dapat hadir secara langsung, ingatlah itu sebenarnya panggilan Allah, lambaian kasih sayang Allah kepada kita. Bila kita merasakan itu dalam jiwa kita, saudara, bangkit satu tapak demi tapak, sejengkal demi sejengkal. Kalau dia pandang hal itu biasa, dia duduk di situ saja. Dia tidak memandang Allah memanggil. Alhamdulillah, Allah panggil kita. Hari ini ada yang datang dari jauh, barangkali ada program di tempat lain batal, hadir di tempat kita. Ini sebuah kenikmatan panggilan Allah, berupa nikmat yang sangat dalam maknawi untuk kita berada dalam jalan ihdinas siratal mustaqim dan jalan istiqamah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah jiwa kita semua ni kuat, jiwa kita semua tabah, jiwa kita semua sabar, jiwa kita semua redha apa sahaja yang datang daripada Allah. Ini orang mukmin, redha yang datang dan tidak putus asa apa yang hilang. Ingat, sahabat-sahabat kita di dalam negara kita sebutkan yang ditimpakan ujian rumah runtuh, ujian kemalangan jalan raya, ujian bunuh diri pun ada, ujian banjir, ujian ekonomi dan sebagainya. Mereka ini masuk dalam kelompok orang yang beriman dengan sesungguhnya. Mereka datang, mereka peroleh nikmat dulu daripada Allah. Mereka tidak berbangga. Dan saat mereka hilang nikmat Allah ini, mereka tidak putus asa. Ini orang beriman. Yang inilah yang dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sahaja yang berlaku dalam alam jagat raya ini, setiap detik, setiap inci, setiap minit, setiap perjalanan hidup kita, semua tidak ketinggalan daripada apa yang dah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sebuah musibah
kecil ataupun yang besar, aku timpakan ke seorang muslim ataupun seorang mukmin ataupun seorang manusia, kecuali itu dalam catatan aku dan dengan izin aku, kata Allah. Kalau semua orang memandang hal tersebut, saudara, Allahu Akbar, damai jiwa kita, tenang jiwa kita. Kalau semua orang memandang bahawasanya apa yang dia milik adalah pemberian daripada Allah, dia tidak pandang kepada titik peluh dia. Dia tidak pandang dia keluar pukul 8 balik pukul 5. Dia tidak pandang berjuta ringgit yang dia keluar. Dia tidak pandang orang sana bantu dia, orang sini bantu dia. Dia tidak pandang itu. Yang dia pandang itu adalah pemberian Allah. Memang dah dicatat itu adalah pemberian Allah. Maka insya Allah kalau hal yang semua itu hilang suatu hari nanti, likaila taksau ala ma fatakum, mereka tidak akan pernah kecewa di atas kehilangan nikmat ini. Sebab apa? Dia memandang dulu yang memberikan nikmat yang aku banyak daripada harta dan sebagainya, Allah yang bagi. Bila hilang, Allah yang ambil. Allah Akbar. Kalau ada anugerah kenikmatan yang seperti ini dalam jiwa kita, saudara, Allah, itulah yang dimaksudkan orang mukmin yang sebenar, jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari, apa yang berlaku dekat dalam negara kita, dalam bermacam angle yang kita lihat, ini sebagai latihan dan ujian untuk kita tempuh perjalanan yang lebih besar, dahsyat yang ke depan. Ingat, kalau kita merintih, kalau kita menyebut-nyebut, kalau kita tidak sabar, pasti kita akan kalah masa depan. Pasti kita akan kalah masa depan. Ini Allah datangkan kecil-kecil saja. Iaitu tanda sayang Allah kepada orang beriman. Sebelum datang musibah besar, dia datang musibah kecil. Nampak? Tanda Allah sayang kepada orang beriman, sebelum Allah matikan kita, Allah bagi sakit. Daripada puluhan tahun kita buat dosa, tak sempat bertaubat, tak pernah nak menyebut nama Allah, Allah bagi sakit 6 bulan. Sebut nama Allah, Allah. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Dah terbaring, sebut. Gugur dosa-dosa. Itu yang disebutkan kafar. Sebelum datang musibah yang besar, Allah datang musibah yang kecil. Allah faham sangat umat Rasulullah ini lemah daripada sudut fizikalnya, melemah dalam sudut rohaniyah dia. Pelan-pelan Allah didik kita. Allah cantik, indah dan sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Oleh itu, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pandanglah dengan janji Rasulullah. Pandanglah apa yang disebutkan oleh Allah. Ini semua berjalan. Baik itu adalah baik, baik itu adalah tidak baik. Semua ini datang daripada aturan Allah. Ingat, masa kita dah sempit, masa kita dah pendek, masa kita dah terlalu dekat. Apalagi yang kita nak kejar? Ya, kejar. Buat. Sampai Nabi bagi tahu apa kepada kita? Kalau kamu dapat perkhabaran besok hari kiamat berlaku, kata Rasulullah, dekat tanganmu ada sebutir biji benih ini, maka kamu ambil dan kamu tanamkan. Maksudnya apa kata Rasulullah? Dunia jangan kamu tinggalkan, akhirat jangan kamu lupakan. Ingat, dunia jangan kamu tinggalkan, akhirat jangan kamu lupakan. Yang ini, kalau kita nak apa sahaja dalam dunia ni, silakan. Tetapi dalam soal ibadah, dalam soal perjuangan, dalam soal rohaniyah kita, jangan kita ketepikan. Bila saja kita ditimpakan musibah, kita siap. Kalau kita menjadi seorang businessman, jiwa kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita menjadi seorang orang yang kaya, seorang menteri, seorang siapa sahaja, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada apa goyang sedikit pun apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tidak?
Ini yang kita nak usahakan bersama supaya titik perjalanan kita ke hadapan jiwa kita kokoh dan kuat. Selamat kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Ini yang kena. Dan kalau kita dengar berita-berita dunia dekat Malaysia ni pun kita dengar dia pun dah menakutkan. Luar negara lagi lah. Tapi orang beriman dia tidak akan takut apa sahaja musibah yang datang. Jiwanya sudah siap. Jiwanya sudah kuat. Dia tunggu untuk bertemu dengan sang kekasihnya Allah dan Nabi Muhammad. Ini jiwa orang beriman. Sebagai contoh kita lihat sebuah kisah seorang ulama dan wali Allah yang bernama Ibrahim bin Adham, yang dulunya hidup seorang hartawan, seorang raja, cetus kembali kepada Allah dengan hal-hal yang sebenarnya remeh. Memandang seorang pengemis di tepi jalan, berkata hatinya, kalau seorang pengemis sahaja boleh hidup puluhan tahun diberikan makan oleh Allah, kenapa aku bimbang untuk meninggalkan pangkat dan kekuasaan aku? Ini nampak ni. Tinggalkan itu semua, hartawan, kekayaan, kuasa dan sebagainya, hidup memakai seadanya. Hati menjadi indah, jiwa menjadi tenang, rohaninya semakin dekat dengan Allah. Banyak lagi kalau kita nak lihat para ulama dahulu, yang dahulunya mereka adalah orang kaya, mereka di dalam golongan orang-orang yang subhanallah, mereka tinggalkan semua setelah mereka mendapatkan hidayah taufik daripada Allah. Ibrahim bin Adham suatu hari beliau berlayar dalam sebuah kapal bersama dengan orang-orang yang lain. Di pertengahan laut kapal mereka ditimpa musibah dengan puting beliung yang sangat kuat, angin yang sangat dahsyat, sampai kapal tak stable. Orang semua dah kelang kabut. Ada yang merintih, menangis, ada yang selamatkan diri, ada yang menjerit dan sebagainya. Ibrahim bin Adham sedang tidur, terbaring. Nampak? Sehinggalah mereka semua satu buah kapal ini terdengar sebuah suara yang didatangkan oleh Allah. Kenapa kamu semua bimbang dengan ujian yang menimpa kamu, sedangkan di dalam kapal tersebut ada seorang kekasih Allah, iaitu bernama Ibrahim bin Adham. Engkau panggillah dia dan engkau bangunkan dia dan suruh dia berdoa. Bangun Ibrahim. Ini cerita pasal itu, bukan cerita nak kejut korang. Tidur terus, tak ada masalah. Kena semua bangun angkat kepada, baru nampak yang tidur. Ini cerita pasal Ibrahim bin Adham. Korang ni Ibrahim bin Adham juga ke? Bangun. Ibrahim bangun, berdoa kepada Allah. Dia sebutkan seketika itu kapal menjadi diam, ribut taufan berhenti, kapal berjalan seperti biasa. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kami di kalangan orang yang beriman siap saja bila-bila masa. Kami di kalangan orang yang beriman tidak pernah rasa takut pun sedikit kepada ujian dan musibah yang Allah datangkan kepada kami. Sedikit pun kami tak takut. Sebab apa? Jiwa orang beriman sentiasa hidup, ahya. Jiwa orang yang beriman selalu diisi. Jiwa orang beriman tidak pernah kurang, saudara.
Jiwa orang beriman tidak pernah gentar. Nampak? Dia beri tidak meminta, dia offer pun tidak pernah memberi. Ini orang beriman. Kita lihat ujian kita ke depan. Ujian kita ke depan. Jangan kita pandang fenomena alam, ini kejadian yang akan hilang, ini jiwa orang fasik, saudara. Ini jiwa orang yang tidak ada iman. Fi qulubihim maradun, dalam jiwa mereka ada sakit, fazadahumullahu marada, maka ditambah dengan penyakit yang lain. Nampak? Ini semua dengan izin Allah. Semua dengan izin. Hati-hati. Kita ambil sedikitlah perkongsian macam mana detik akhir zaman pintu fitnah akan terbuka. Bila mana kejadian-kejadian besar hampir berlaku. Tanda kiamat besar itu ada 10. Sebelum berlaku 10 ini, dia akan berlaku besar-besar yang sebelumnya itu. Tapi masih lagi dalam kelompok yang kecil. Tapi dalam kecil-kecil semua ada benda yang lebih besar daripada yang kecil ini sebelum datang benda yang lebih besar. Kiamat akan berlaku bila mana berlaku 10 besar ini. Itu nak janji Rasulullah. La taqumus sa'ah, tidak akan jadi hari kiamat, kata Nabi. Sehinggalah kalian melihat 10 tanda besar kiamat yang besar. Maka ulama urutkan apa yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Nabi SAW, apa kata sahabat Nabi SAW kepada Nabi? Ya Rasulullah, setiap tanda besar kiamat yang pertama dengan yang kedua, kedua dengan yang ketiga, ketiga dan yang keempat sampailah yang ke-10, berapa lamakah tempoh masanya ya Rasulullah? Sahabat nak tahu. Nabi kata apa? Tanda besar kiamat yang kedua berlaku dan yang seterusnya sampai yang ke-10. Nabi umpamakan seperti tasbih yang diikat di hujungnya, disimpulkan di hujungnya, kata Rasulullah. Disimpulkan di hujungnya. Dalam ni ada 99 butir tasbih. Betul? 99 butir tasbih ini dia tidak boleh terkeluar daripada tali benang ini. Kerana apa? Kerana di hujungnya diikat, disimpulkan. Betul? Apa kata Rasulullah? Kiamat, tanda kiamat besar yang kedua, ketiga akan berlaku. Tempoh masanya, kata Rasulullah, umpama, kata Nabi, sebutir tasbih, kata Nabi, bila dibukakan simpul hujungnya, yang pengikatnya, penutupnya, kata Rasulullah, maka akan turunlah 1 tanda besar kiamat, 2 tanda besar kiamat, 3 tanda besar kiamat, sampai 10. Okey tuan-tuan, kalau saya ambil gunting, saya potong simpul yang hujung, tuan-tuan tengok butiran yang pertama, kedua, tempoh ni berapa lama dia akan turun? Sendiri mau ingatlah. Jangan main. Jangan main. Tanda besar kiamat yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Untuk ulama yang sekarang ini sepakat bahawasanya tanda besar, tanda kecil hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah, sepakat para ulama semua sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Bila berlakunya satu tanda kiamat besar yang pertama ini, apa tanda besar kiamat yang pertama? Iaitu jatuhnya meteor. Jatuh meteor. Dalam surah Ad-Dukhan, maka bumi kita akan gelap selama 40 hari 40 malam, saudara. Dikatakan hantaman meteor ke atas muka bumi ini, dia punya kuat dan dahsyatnya 1,000,000 kali bom yang pernah jatuh dekat Hiroshima. 1,000,000 kali. 1,000,000 kali.
lebih kuat daripada itu. Sekiranya meteor ini jatuh di atas laut, dalam laut, atas laut, kebanyakan para ulama mengatakan meteor ini lebih memilih ke negara kutub utara, belah-belah Europe sana. Jatuh sebelah sana. Bila jatuh saja di dalam laut, subhanallah, air laut akan naik mendadak setinggi hampir 350 meter daripada permukaan air. 350 meter, saudara. Apa akan berlaku? Pulau-pulau kecil dalam dunia ini akan hilang daripada peta dunia. Hilang. Termasuklah negara kita ini. Sekiranya kalau dia jatuh dekat atas bumi, bukan dalam laut, dunia kita akan digelapkan dengan 40 hari 40 malam. Segala barang, segala teknologi elektronik, mikrofon ke, kereta ke yang kalian datang hari ni, naik Estima ke, naik Ford ke, naik Velfire ke, naik apa saja yang ada dekat luar tu, semua berhenti seketika, serta merta diam, tak boleh berfungsi. Nak telefon, hello Ustaz Ali, boleh tak nak balik? Sorry, waktu itu tak ada lagi sijil surat persetujuan untuk kekalkan anak di sini. Habis kamu nak jalan naik apa? Kayuh basikal. Daripada mana? Putrajaya, kayuh basikal. Nak kayuh basikal apa? Dunia dah gelap 40 hari 40 malam. Nampak? 40 hari 40 malam, saudara. Dikatakan hangat bahangnya rasa cebisan daripada meteor ini bercampur dengan tanah bumi Allah Subhanahu wa taala ini, saudara. Kesan akan merosakkan saraf dan matikan seluruh umat. Bahaya. Apa kata Nabi? Kalau itu terjadi, kata Rasulullah, masuk dalam rumah kamu masing-masing, duduk diam. Tutupkan ruang-ruang udara yang boleh menembuskan asap hitam itu masuk, kata Rasulullah. 40 hari 40 malam, saudara. Kita 2 minggu PKP saja memaki-maki kita dengan kerajaan. Boleh keluar tidak? Boleh. Rentas negeri tak boleh saja, dah kita memaki-maki kerajaan. Ini orang beriman ke, saya tanya? Wallahi saya tidak redha kalau ada sikap ini pada mak ayah yang anak mereka adalah tahfidzul Quran. Ini latihan untuk kita pergi fitnah yang lebih besar. Nampak tidak? Orang beriman sentiasa meneliti, orang beriman sentiasa memandang, orang beriman sentiasa siap. 40 hari 40 malam. Nak buat apa tu? Nak keluar rumah tak boleh. Nak berjalan-jalan pun tidak boleh. Kamu duduk di dalam rumah. Matthew nak datang, Perdana Menteri kita buat announcement dulu ke? Besok malam Matthew datang, senang beli beras banyak-banyak. Dia nak datang, dia tu ikut dan dia aja. Nampak? Tak apalah, petang ni kita ada announcement tengah Perdana Menteri kita berkenaan sambung PKP ke, PKPB ke, PKPD ke, kita tunggu je lah. Tak ada masalah. Kita orang beriman ni tak jadi masalah. Jalan tak ada masalah. Jiwa kita tetap, jiwa kita insya-Allah rohaniah kita, yang itu yang kita nak. 40 hari 40 malam. Nabi kata kalau asap ini terkena kepada orang kafir, orang kafir ini akan mati dan akan meleleh seluruh tubuh badannya, hancur habis. Panas. Haba dia panas. Habuk dia panas. Meleleh habis. Mati. Dan orang fasik dengan orang mukmin, orang fasik dengan orang munafik, ataupun orang yang selalu melakukan dosa, petang dosa, malam dosa, besok dosa, hidupnya dosa sahaja. Istighfar dosa, istighfar dosa, banyak sebut pada istighfar lagi. Orang ini akan berdepan sama nasib dengan orang kafir. Ya kan?
Berapa ramai orang semayang hati munafik. Berapa ramai orang yang berjubah tapi jiwa fasik. Islam mesti daripada dalam dan juga daripada luar. Iman dalam dan juga daripada luar. Takwa daripada dalam dan juga di luar. Yang itu indahnya. Orang fasik, orang munafik, orang yang berdosa, mereka akan berdepan nasib sama dengan orang kafir. Apa dia? Kerana saja mati. Orang mukmin, dia akan berdepan dengan hal tersebut seperti selesema demam panas saja. Macam batuk-batuk. Masuklah bilik sakit. Orang mukmin, tak ada klinik, tak ada hospital, tak ada ubat, tak ada apa. Tak ada apa dah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari 40 malam. Saudara, 40 hari 40 malam sahabat pernah bertanya dengan Nabi. Tanya apa? Ya Rasulullah, saat itu umatmu nak makan apa? Saat itu umatmu nak makan apa? Apa kata Nabi? Orang mukmin akan makan tasbih. Bukan tasbih itu. Bukan begitu, saudara. Dia akan makan tasbih, dia akan makan tahlil, dan dia akan makan zikir. Tukarkan mic. Sahabat Nabi SAW bertanya dengan Rasulullah, apa zikir itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, zikirnya itu ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam mana zikir yang kita baca di awal tadi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berzikir seperti zikir ini di akhir di musibah yang itu, maka jiwa mereka itu akan dikenyangkan oleh Allah. Jiwa mereka akan didamaikan oleh Allah. Mereka tak makan apa, mereka tak minum apa, mereka tak telan apa, mereka hanya berzikir itu saja. Jiwa mereka kenyang dengan zikir dan tasbih ini. Sebelum kita mendapatkan ujian yang seperti itu besar, dan kita nak menyebut zikir-zikir itu, saudara, janganlah waktu itu baru nak berzikir. Nak berzikir di waktunya sekarang kita kena buat zikir. Niatkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku niatkan zikir yang aku baca sekarang ini ya Allah. Tapi jangan 1, 2, ambil 1,000, 2,000. Niatkan apa ya Allah? Ya Allah, aku zikir ini ya Allah. Engkau kenyangkan apa perut aku di saat di mana waktu semua umat lapar. Okay. Besok kita sampai dekat zaman itu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah. Kenyang. Izin Allah kenyang. Itu sebab ulama-ulama rohaniyah ni, mereka ni yang kita tengok kadang-kadang kan zikir je, semayang aja. Kerja kadang tak ada. Puasa berhari-hari. Kadang berbulan-bulan. Tapi mereka sihat. Rahsianya di antaranya mereka niatkan zikir yang mereka baca, Quran yang mereka baca, mereka niatkan supaya Allah kenyangkan mereka. Allahu Akbar. Makanan mereka adalah zikir rohaniyah. Makanan kita adalah makanan jasmaniyah. Itu tak kenyang. Rohaniyah pun tak kenyang, jasmaniyah pun tak kenyang. Yang itu kita bertalam-talam, kita tibai. Sebab apa? Jiwa kita kosong daripada rohaniyah. Jiwa kita tak terisi dengan zikir dan wirid. Nampak? Oleh itu nak sampai ke situ baru nak berzikir memang tak dapat lah. Tak dapat dia nak nolong ni. Nak mula-mula sekarang. Subhanallah, nak pergi bekerja sekarang, nak boleh pergi bekerja, letak tangan tasbih tu. Subhanallah, tak ada tasbih, zikirlah mulut. Kalau pergi sekali dengan kawan, stopkan mulut dia, kamu zikir saja. Kamu zikir, insya-Allah zikirlah dia. Zikir dia. Saya naik Grab, saya pegang, kita amalan kita kena istiqamah lah. Naik Grab, kadang-kadang Grab ni banyaknya pemandunya India. Kebanyakan. Ada juga bangsa Cina, ada juga bangsa Melayu kita kan. Habiskan ni kata dia. Mula-mula bersembang lah. Tanya ke mana, nak apa, buat apa, kerja apa. Saya mula pegang tasbih.
Dia mula tengok-tengok kita dah. Dia kata ini Sami lagi besar ni. Ni Sami lagi besar. Lebih kurang dalam seminit 2 sebelum sampai, saya tutup tasbih saya letak. Dia terus tegur saya. Ji, Haji baca apa? Dia kata, Haji baca apa? Ini saya punya amalan lah, Tuhan mau ingat. Saya mau ingat Tuhan lah. Bagus lah Haji ni macam. Dia kata, Haji banyak baik lah. Saya kata macam tu free lah bagi saya. Itu tak boleh lah Haji. Gerap-gerap Haji baik-baik punya cerita lah. Tapi nak katakan orang yang walaupun bangsa lain, agama yang lain, tapi mereka pegang sungguh-sungguh pada agama, mereka pandang kebaikan agama yang lain sebuah kebaikan juga, saudara. Nampak? Yang ini rohaniah yang kita nak sebutkan. Jalan mana-mana dengan kawan-kawan ke, dengan bos ke, dengan apa-apa semua, insya-Allah lah nama Tuhan kita sebut, orang tak berani nak kacau kita lah. Zikir. Lawan sikit jiwa kita yang nak dengar, selalu dengar muzik. Kadang-kadang kan kita naik kereta je pasang stesen radio Sinar. Kadang pasang Era. Tahu juga Ustaz tu kan kadang saya naik kereta orang. Naik Grab tengok Sinar. Asal keluar semua macam kasidah jahiliah. Kasidah juga dengar tapi jahiliah punya cara. Dia masuk kereta yang lain ada pula stesen radio ni. Kan? Masuk kita orang beriman saja kan. Masuk je dengan Quran. Masuk je paling minimal lah Aikim kena dengar. Paling minimal lah tu Aikim dengar. Nampak tak? Tapi kadang-kadang orang-orang ni kadang-kadang dia pusing sana, pusing sini. Bila orang lain naik dia pasang Sinar, bila ustaz naik saja dia pasang Aikim. Ustaz turun saja dia pasang Era balik. Ini perangai macam ni pun ada. Ustaz datang je televisyen sanggup masuk dalam rumah, masuk dalam bilik. Ada orang jadi macam tu. Saya kadang heran lah. Kadang-kadang kita pergi kan, kadang bukan anak murid pun dia tahu juga. Ustaz Ali nak datang, dia tutup televisyen dia. Sanggup buka skru simpan dalam bilik, lepas balik, masuk balik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dahsyat. Ayat ni kita nak melambangkan cerminan jiwa kita yang sebenar. Itu apa dia? Nampak tidak? Jadi saya minta mak bapak semuanya, anak-anak termasuk diri saya yang bercakap, kita konsentratkan, istiqamahkan, komitmenkan jiwa kita dalam rohaniah berzikir selalu. Jangan putus. Barulah keberkahan hidup datang. Jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan damai, kita akan redha apa yang Allah bagi dan kita tidak putus asa apa yang hilang. Ke depan kita akan ditimpa macam lagi ujian yang lebih besar. Nampak? 40 hari 40 malam nak makan apa kalau Isnin Khamis tak mula puasa? 40 hari 40 malam kalau tak biasa puasa-puasa yang harian ini. Lapar, kena latih daripada sekarang. Makan si biji kurma, ya Allah kau sihatkan 2 hari ya Allah. Minum air zam-zam kau sihatkan sampai petang ya Allah. Sehari tak minum, sehari tak makan. Orang tanya sebab apa? Tanya berkat air zam-zam. Berkat dengan kurma. Dengan niat yang baik Allah bantu kita. Latihannya daripada sekarang. Jangan tunggu 40 hari baru nak puasa, lingkup kita dibuatnya. Makanan apa yang dalam rumah kita mungkin kita telan habis. Bak perut jenis makan. Saudara, kalaulah asap itu tembus sampai ke dalam rumah kita, macam mana kita nak berjumpa anak isteri kita, macam mana itu bermacam ini saudara, mak kita dan sebagainya. Habis, putus hubungan. Habis. Putus hubungan. Hilang saja kegelapan. Disebutkan apa? Hilang saja kegelapan 40 hari 40 malam. Hari yang ke-41 matahari terbit daripada barat. Ini dahsyat. Matahari terbit, minta maaf, matahari terbit maknanya dunia kita akan menimpa satu ujian yang lebih besar. Apa dia? Kemarau panjang selama 3 tahun. Tahun yang pertama kata Rasulullah 1/3 hujan tak turun daripada langit, 1/3 air tidak keluar daripada bumi, 1/3 umat manusia mati, 1/3 haiwan mati, 1/3 tumbuh-tumbuhan mati. 2/3 pada tahun yang kedua hujan daripada langit tak turun, bumi tak keluar, mati 2/3, haiwan mati 2/3, tumbuh-tumbuhan mati 2/3. Tahun yang ketiga total 100% tak turun hujan, tak keluar daripada bumi, manusia ramai mati. Mati sebab apa? Mati kelaparan. Kata Nabi apa? Hari ke-41 kalian akan lihat jiran-jiran kalian akan keluar daripada rumah nak minta makan. Diceritakan oleh Rasulullah, ada satu orang
yang keluar daripada rumah, dia bawa sekeping roti. Dia bawa sekeping. Tujuan dia keluar daripada rumah, tujuan dia bawa sekeping roti ni, dia nak berlari, nak makan nyorok-nyorok. Sebab itu saja makan yang ada kat tangan dia. Dia tak nak kongsi, dia tak nak share. Dia nak makan, yelah, kalau jiwa tak ada iman, itulah yang berlaku. Orang ni berlari-lari keluar nak cari tempat makan yang mana paling selamat. Nampak? Apa kata Nabi? Orang yang melihat orang itu pegang roti dan berlari nak makan sendiri, orang lain datang dengan parang sabit. Dengan parang? Dengan pisau. Dengan pedang. Hanya semata-mata nak mendapatkan sedikit daripada roti itu untuk menahankan kelaparan yang sedang menimpa mereka. Maknanya, sekeping roti pada waktu itu 1,000 orang akan menjadi rebutan. Sudah ada. Sebab apa? Ni, perut punya pasal. Yang jenis pagi roti canai sarang burung Yang tengah hari laksa sarang burung, yang malam tom yam daging, tom yam apa semua segala yang ni. Yang besok sekeping roti orang tu lah yang kejarnya. Nampak? Sesama Muslim bergaduh untuk mendapatkan makanan, saudara. Siapa orang macam tu? Latihan Allah Ta'ala bagi dia, tengok bila susah, kita tengok suasana dalam negara kita, jangan tengok luar lah. Bila susah, dikenakan PKPD, dikenakan PKPB, dikenakan PKPD, ruang kajian bagikan hulur bantuan kepada kita. Ramai yang datang untuk mendapatkan dia. Belum lagi istilah berim yang dulunya beratur, panas hujan semua menyerak pergi. Saudara, besok kalau Dajjal datang, dia bawa berim bukan 350, 3,500,000 dia bagi kat engkau. Kau tak payah beratur, Dajjal datang bagi kat rumah. Bukan Dajjal datang pergi kat rumah kau, dia ketuk pingu ambil. Satu je dia minta, kau mengaku aku Tuhan kamu. Sudah cukup. Kalau sekarang dia kata apa? Undi aku kan. Kalau besok kau aku nak Tuhanmu. Itu je sedap. Yang inilah perancangan Yahudi untuk mematikan jiwa orang beriman supaya jiwa mereka ke arah menyimpang ke kiri, tidak yang ke depan, supaya mudah pengaruh bila Dajjal keluar nanti. Mereka inilah yang akan mengikut fitnah-fitnah dan juga beriman kepada Dajjal. Dahsyat saudara, kalau kita perhati, kalau kita perhalusi, tak pandang pada iman, subhanallah, aturan permainan Yahudi sangat halus, sangat licik, sangat dahsyat dan sangat gelap. Bahaya. Nampak? TMB sampai. Bagi tahu dengan dia cepat sikit. Warna panas dia ni. Yang ni pun ujian juga ni. Yang ni pun ujian juga. Saya kasihan jamaah, bukan saya. Saya kasihan jamaah. Atas pentas ni memang panas saudara. Kalau ada ekor pun memang panas. Kat sini, situ dia tiup kat korang je. Sana pun dia tiup kat situ. Yang sana perempuan paling dahsyat. Dah sana pun dia dapat, bawah pun dia dapat. Duduk kat atas pentas ni memang panas. Tapi tak apa, semangat perjuangan kita bersama dalam dakwah. Jadi pada hari itu, kalau kita tidak membentuk jiwa iman daripada sekarang, maka kita akan rusak Islam kita, rusak iman kita, maka kita akan ikut fitnah-fitnah yang besar. Baik, kita nak sebutkan sebelum jatuhnya meteor, saya tak nak sebut sampai 10, dan setiap satu tanda kiamat sampai yang kedua, saya ada banyak perincian detail berkenaan dengan masalah tersebut, dan bukan itu yang saya nak sembangkan. Saya nak sembangkan apa yang mencetuskan dan apa yang membukakan ini simpul ni. Yang membuka simpul ini apa dia? Kalau yang dah jatuh, ialah terbuka simpulnya apa? Yang tu yang kita nak berkongsi pada pagi yang mulia ini. Nampak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, tanda kiamat yang pertama tidak akan berlaku kecuali apabila berlaku benda ini. Apabila kalian melihat 3 perkara ini berlaku di zaman kalian, maka kata Nabi SAW, bersiap-siaplah jiwa kalian untuk bertemu dengan tanda besar kiamat yang pertama.
Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu melihat dan menemukan zaman yang mana pada zaman itu kamu lihat arak dihalalkan, arak orang boleh minum di tepi jalan, arak dijual berluas-luasa dalam mall dan juga dalam kedai di mana-mana pun tempat. Bila mana kamu nampak benda zaman ini berlaku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan tanda besar kiamat yang pertama akan jatuh. Nabi ni orangnya bangsa apa? Arab. Sekarang kita ambil lah kejadian yang berlaku lah apa yang ada dekat negara Arab. Jangan kita cerita dekat luar bangsa Arab. Luar bangsa Arab dah dahsyat sangat dah. Yang kita nak jaga, yang kita nak lihat, apabila puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun Islam dekat negara Arab dipertahankan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tetapi baru-baru ini kita lihat UAE dan juga Saudi, negara-negara yang lain, mereka telah mengeluarkan fatwa, mereka keluarkan aturan baru kepada rakyat mereka bahawasanya arak sudah menjadi halal. Pelacuran boleh duduk dalam sebuah bilik bersama lelaki yang bukan mahram. Okey, saya nak tanya, tanda yang ini dah berlaku belum? Wah, sedih saya, saudara. Saya rasa sedih sangat bila negara-negara Arab yang kita lihat, subhanallah, tapi hari ini berani untuk mengumumkan hal yang dihalalkan, hal yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah, sangat sedih. Kalau kita pergi di Saudi, saudara, di bawah kepimpinan Sultan Muhammad bin Salman, orang Arab cakap apa? Minta maaflah kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Orang Arab kata, Sultan Muhammad bin Salman ini adalah tanduk syaitan yang Allah tumbuhkan dalam Saudi. Termasuk dengan Raja Salman. Nampak? Saya tanya dengan mereka, kalau saya pergi ke Arab, saya pergi ke Oman, saya akan pergi ke Saudi, tapi tanya orang beriman lah. Jangan tanya orang-orang yang tak beriman. Tanya orang beriman, apa pandangan kamu tentang Sultan Muhammad bin Salman? Dia terus cakap bukan baik. Oh, itu syaitan paling besar. Setan paling besar dia kata. Kita dah jangan banyak tanya, diam. Nanti takut dia jadi setan, kita pun kena. Diam. Fahamlah macam mana jiwa dia tu. Setan yang paling besar. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh kepimpinan Sultan Muhammad bin Salman ini, Muhammad bin Salman ini, kita tengok bapaknya Salman, anaknya nama Muhammad. Kita tengok bawah kepimpinannya banyak projek mega besar yang sedang dijalankan. Tidak lama lagi projek itu disiapkan. Semuanya berasaskan kepada kemaksiatan dan juga kemurkaan Allah. Kalian boleh Google, tengoklah dalam YouTube sendiri, tengok. Kita ada maklumat perkongsian ulama-ulama, ustaz-ustaz yang sedang berjuang dalam fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang itu yang kita lihat, saudara. Maknanya apa? Maknanya kita lihat anak-anak mudi, anak-anak remaja di kalangan wanita ataupun di kalangan lelaki, mereka berpoya-poya dan mereka penuh masa mereka dengan kemaksiatan siang dan malam tanpa jaga batasan, saudara. Maknanya tanda yang kita sebutkan tadi, bila mana kamu menemukan arak diminum secara terang-terang, yang haram menjadi halal, maka kata Nabi, utas tasbih itu akan terbuka, kata Rasulullah. Sudah kita lihat belum? Bukan dekat negara Saudi saja, saudara. Tetapi kita nak sebutkan, itulah yang Rasulullah sebut. Kita utama pandangkan kepada negara Arab di mana Nabi diturunkan. Yang kedua kata Rasulullah apa? Bila kamu tengok ahli-ahli muzik sudah berani, sudah ramai, sudah orang berani pegang gitar di tepi jalan, di kesana ke sini, hiburan dipenuhkan di kelab malam, maka kata Nabi SAW, kamu akan tengok sendiri bahawasanya tasbih kamu akan putus dan datanglah kiamat, yang tanda kiamat besar yang pertama. Sudah kita lihat belum? Dalam waktu PKPP saja kita tengok konsep mega dalam negara kita dijalankan. Masjid ditutup. Kita semayang berjamaah di masjid, di surau dibenarkan 7-8 orang. Wajib menjaga SOP, menjaga itu dan ini. Kita pergi ke tempat keramaian, ini yang kita tidak jaga.
Yang ini yang kita kena pandang bahawasanya apa? Bahawasanya meniti jalan pecah dan juga tanda besar kiamat semakin turun. Yang kita kena pandang itu. Apa yang kita nak buat? Amal soleh. Bakti kepada Allah. Badiru bil a'mali salihah kafatana. Kata Rasulullah SAW. Berlumba dan percepatkan amal soleh bila mana kamu melihat satu fitnah besar pada zaman itu. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Bila kamu melihat perzinaan. Perzinaan, pelacuran berlaku di mana-mana, maka ini kata Nabi SAW, kamu akan lihat tasbih kamu akan putus. Saya nak tanya pada ibu-ibu dan ayah-ayah, ketiga perkara yang Rasulullah sebut dah berlaku belum? Dah berlaku belum ayah-ayah? Jawab. Lama berlaku ke baru? Tunggu saja. Tunggu sahaja bila Allah petik saja, switch je, habis. Jatuhlah yang pertama. Tanda besar. Boleh ke ustaz tengah membangun, tengah moden, tengah jalan seperti biasa boleh kiamat? Boleh jatuh tanda kiamat yang besar ni? Apa pula tidak boleh? Allah Taala sebut dalam awal juzuk yang dalam juzuk yang 17 surah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari kiamat kata Allah. Ayat ini turun bila 1442 tahun Hijriah yang lalu. Allah dah sifatkan bahawasanya kiamat sudah dekat. Allah dah bagi tahu kiamat sudah dekat dari zaman Nabi. Bukan sekarang. Quran turun zaman Nabi, bukan sekarang. Kita baca sekarang. Telah hampir hari kiamat kata Allah. Allah gunakan perkataan apa? Telah hampir ya Allah. Telah hampir ya Allah. Telah hampir dekat. Kiamat akan berlaku apa kata Allah? Hujung ayat, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Keadaan mereka semua kata Allah dalam keadaan mereka lalai. Dalam keadaan mereka jauh daripada aku. Dalam keadaan zaman mengejar kemodenan, mengejar ekonomi, mengejar politik, mengejar itu dan ini, waktu itulah kiamat akan datang. Nampak tidak? Ayat ini. Yang kedua. Sekarang dah jam berapa? Ujian pertama tak ada aircon, ujian yang kedua tak ada lampu. Ujian yang ketiga agak-agaknya apa tu? Boleh tunggu insya-Allah. Berapa bulan kita tak ada kuliah ni? Lama. Kita tak ada kuliah ni lama. Yang tak ada kuliah ni. Jadi kita ambil kesempatan ni, ini dah ada ni, nanti lama lagi tak ada. Kata kalau Perdana Menteri kita announcekan petang ni, dia kata mula PKPB hari Selasa besok ataupun hari Jumaat bermula ataupun hari Sabtu, maka Ahad depan kita batalkan program kita. Tapi kita tak tahu juga apa aturan yang baru. Kalau dibenarkan majlis keramaian seperti ini, cuma rentas negeri saja tidak dibenarkan, ataupun sektor ekonomi yang lain sebahagian ditutup, sebahagian dibuka. Kalau dibenarkan kita jalan, kalau tak dibenarkan kita batalkan dan kita jalan seperti mana yang ada di sini. Anak-anak Abi ni muka-muka depan ni, besok kita kena PKPB. Angkat tangan siapa nak balik? Tak apa. Yang angkat tangan ni semua iman dia masih bawah sebab pelajar baru. Dia pelajar-pelajar baru. Yang pelajar lama dia tak berani angkat tangan. Depan saya, kalau belakang saya, lingkup 80% semua angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Yang itu dia. Di luar sana umat Islam duk bergaduh, umat Islam duk bertengkar di luar sana. Kita tak mengaji elok, mengajilah. Berapa nak sibuk dekat luar sana? Allah jaga dah kita kat sini. Baik. Kita nak sebut yang kedua. Tanda besar yang mencetuskan simpul tasbih ini terbuka. Yang kedua saya sebutkan. Tadi yang pertama. Ni yang kedua. Dan yang inilah yang ulama-ulama sedang tunggu. Yang tiga tadi dah berlaku. Yang ini yang ulama sedang tunggu. Wallahu a'lam, bila kita tak pasti. Kita tak pasti. Semua di bawah aturan Allah. Tapi saya nampak dah semakin dekat. Manusia-manusia di negeri itu, di negara itu semakin takut, semakin bimbang. Apa dia kata Nabi?
yang membukakan utas tasbih itu, apabila kamu melihat seorang raja pemimpin Mekah dan Madinah mati. Maka 3 putera mahkota, anak daripada raja. Siapa 3 putera mahkota? Anak daripada Sultan, daripada Raja Salman. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Cobaan. Baik. Tenang. Ni kita tengah cerita pasal akhir zaman ni, jangan seronok sangat. Bila kamu melihat seorang raja pemimpin Makkah dan Madinah mati, 3 putera mahkotanya akan berebut jawatan raja yang mati itu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun daripada 3 putera mahkota itu sanggup dan mampu untuk menempatkan tempat raja yang mati itu, kecuali kata Rasulullah, anak keturunan kandungku, iaitu adalah Al-Imam Al-Mahdi. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Takbir. Semoga kita semua menjadi orang-orang barisan pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga, yang penting dalam kelompok perjuangan Imam Al-Mahdi, insya-Allah. Semangat ini yang kita nantikan, saudara. Boleh insya-Allah? Bila Raja Salman nak mati? Yang itu yang kita persoalkan, dan yang itu yang menjadi kerisauan para ulama. Bila matinya Raja Salman, berlakulah fitnah besar untuk membuka utas tasbih ini, saudara. Apakah benar yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang tentang matinya seorang raja pemimpin Makkah dan Madinah adalah Raja Salman? Wallahu alam. Tetapi para ulama sepakat bahawasanya kuat dan cenderungnya ke arah itu ada. Nampak tidak? Dalam banyak Raja Saudi ada 12 orang anak, 12 putera mahkota. Satu-satunya tak salah saya 2 orang daripada putera mahkota ini yang hafal Quran. Yang pertama Raja Faisal, yang kedua Raja Salman. Raja Faisal ini pernah announce dalam media dunia. Ketika dalam kepimpinan dia dalam tahun 60, tahun 70, lama juga dia pegang. Dia pernah bercakap apa? Dia akan pastikan Al-Aqsa, Masjid Al-Falastin bebas daripada cengkaman dan kezaliman orang-orang Yahudi. Berani cakap macam ni. Siapa yang berani boleh cakap macam tu sekarang? Dia cakap macam tu saja, tak lama saudara, anak buah kepada Raja Faisal belajar di US. Orang US, Perdana Menteri ketika itu bisik kepada dia, kau pulang balik. Engkau pulang bercayu-cayu. Kau pulang balik ke negara engkau. Apa yang dibuat? Raja Faisal menghembuskan nafas yang terakhir dalam jarak 2 meter sahaja, dengan beberapa das pistol yang ditembak oleh anak buahnya sendiri. Saudara, nampak? Dah boleh dah? Alhamdulillah. Dapat nikmat, sebut alhamdulillah. Boleh abang Sirajuddin, boleh dah? Dia dah balik dah lah? Semoga insya-Allah lama. Abang tolak sikit angin ekor ke sini. Nampak? Kat mana tadi kita berhenti? Yang kena tembak tu. Subhanallah. Itu cerita dalam 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Sampai dekat Raja Salman, saudara. Sampai dekat Raja Salman ini, dia pegang hanya baru berapa tahun, tak salah saya Februari awal tahun 2015. Dia pegang. Apa yang dia rancang mula-mula, yang saya ingat, semua para ulama yang dalam tahanan dibebaskan. Semua tahanan yang di luar negara yang dibuang oleh raja yang sebelumnya, iaitu tak salah saya Raja Abdullah, disuruh balik.
dan dia cuba usahakan Palestin bebas daripada cengkaman Israel. Yang mencorakkan pentadbiran negara Saudi bukan Raja Salman, kita kena ingat, iaitu anak dia Muhammad bin Salman. Wallahu alam lah, susah kita nak sebut bacaan secara menyeluruh dan yang sebenarnya. Tetapi bila benda ini berlaku, maka bukalah. Kita tengok dalam tempoh beberapa bulan yang lalu, pengawal peribadi yang dikatakan yang sangat ampuh dan berani dan yang sangat kuat mati. Pengawal peribadi Raja Salman. Sebelum itu juga pengawal Raja Salman ditukar, 30 orang ditukar. Baru-baru ni juga saya dengar 30 orang yang sebelum ini dilantik nak ditukar semula. Kerana apa? Rancangan anak di sini Muhammad bin Salman dan kelompok jahat yang lain cuba nak bunuh secara diam dengan bapa dia. Raja Salman kalau nak makan, orang nak masukkan racun. Kalau dia berjalan, orang ikut nak tembak dia. Jalan pun dah sengit sebelah dah. Tunggu masa saja saudara. Ingat, yang ini yang saya nak bukakan mata, nak bukakan minda kalian. Masa sudah ada dekat. Kiamat ni masih jauh. Ni saya nak bercakap ni, kiamat masih jauh. Kiamat masih jauh. Yang kita nak kena tempuh suasana dahsyat akhir zaman, itu dekat. Yang itu dekat. Nampak? Matahari yang kita dengar terbit daripada barat masih jauh. Yang mula-mula ni, yang nak menolak, yang membuka pintu akhir zaman besar ini, itu dekat. Nampak? Bila matinya seorang raja, raja pemimpin Makkah dan Madinah, maka 3 rebutan ini. Saya dengarlah perkongsian 3 putera mahkota ni, iaitu Raja Muhammad bin Salman. Yang kedua, Raja Tolal bin Abdul Aziz. Nama dia Tolal, T-O-L-A-L, Tolal. Tapi kalau saya ceramah, saya panggil Tolol. Faham? Tolal bin Abdul Aziz. Lagi satu tak salah saya, Mukrin. Ustaz Ali apa nama? Aku apalah aku nak ceramah. Kalau tak ceramah tak apalah. Ini kena hafal. Yang ini anak yang nombor 11 dan ke-12. Sepatutnya, yang saya nak bagi tahu, sepatutnya Raja Salman kena melantik raja yang seterusnya. Bila matinya Raja Salman, dia akan terus bertukar ganti raja yang seterusnya, betul tak? Tapi Raja Salman ni dahsyat, orangnya berani. Bila dia naik saja raja-raja, apa benda besar yang dibuat yang menakutkan raja-raja di sana, yang raja nak jadi 11-12 ni, apa dia buat? Dia kata Raja Salman ni bukan anak yang ke-10. Tak salah saya, dia anak yang ke-8. 9-10 mati dulu. Ada mati kena kanser, raja pun mati kena kanser. Duk jaga sana jaga sini, berjogging sana, raja ni makan, mati juga mati. Jangan takut mati, sultan mati, Perdana Menteri mati, wakil rakyat mati. Kita pun mati. Nak pastikan mati dalam iman. Mati dalam iman. Yang itu yang kita nak. Nampak? Jadi dia anak yang ke nombor 8, 9, 10 mati. 11, 12 itu. Tak salah saya, Tolol dengan Mukrin ini. Raja Salman naik jadi raja awal 2015. Apa yang dibuat antaranya ialah dia lucutkan, dia keluarkan 2 raja yang bakal menggantikan tempat dia, Raja Salman, bila dia mati. Dia keluarkan 2 raja ini daripada nama yang sepatutnya menjadi raja setelah dia mati. Dia keluarkan daripada nama raja ni. Berani betul dia. Sebab apa? Sebab 2 orang adik dia ini, hati mereka ini berkiblatkan Yahudi. Hati mereka ini berkiblatkan US. Apa yang mereka tidak ada dalam dunia, semua mereka ada. Tak salah saya, yang sebelah nombor 12 ni, dia katakan Tolol ni dia kata, dia di antara orang yang paling kaya nombor 5 di dalam dunia.
Daripada sudut kesenjataan, daripada sudut ekonomi, daripada sudut kenderaan, dia ada kapal terbang sendiri. Dia ada kapal dia sendiri. Dia ada ketenteraan dia sendiri. Emas dia bertimbun-timbun. Anytime kalau dia rancang untuk bunuh Raja Salman dengan kekuatan yang ada, saya yakin boleh dan boleh. Tapi belum bergerak, masa semua di bawah aturan Allah. Tuan-tuan tahu tidak, kaya tak kaya ni Tolol ni dengan anak dia namanya Walid bin Tolol. Bapa namanya Tolol, kiblatkan hati Yahudi, anaknya namanya Walid bin Tolol. Anak ni pun dalam ranking orang yang paling kaya di dalam dunia. Tuan-tuan tahu tak, di dalam negara Saudi, mereka tengah membina sebuah gedung besar yang akan mengalah bangunan yang paling tinggi dalam dunia yang namanya Burj Khalifah, yang tingginya tak salah saya 825 meter. Sampai macam tu sekali start dia apa lah. Itu dia. Pergi sajalah. Saudi tak salah saya sepatutnya lah 2021 ni dah siap Kingdom Tower nama dia. Kingdom Tower yang terletak di Riyadh. Di Jeddah, teman-teman, di Jeddah. Ketinggian dia berapa tinggi? Kalau 825 meter Burj Khalifah, subhanallah. Kalau kita pandang Burj Khalifah tu kan, dia punya bangunan tu, kita takkan nampak sampai habis, dibatasi dengan awan. Kalau KLCC ni apa nak sangatlah, rendah sangatlah. Sana kita pandang, kita tak boleh pandang paling atas. Kalau nak pandang paling atas, kita kena naik helikopter. Kalau kita naik lift, kita tak pandang bawah pula, tak nampak. Kalau kita pandang pada bawah, kita tak pandang pada atas. Itu yang paling tinggi di dalam dunia, saudara. Berada di mana? Dekat negara Dubai. Negara Dubai ni kafir ke Muslim? Itulah negara yang membebaskan pelacuran, yang membebaskan orang yang bukan muhrim, yang menghalalkan arak, saudara. Nampak? Dan boleh katakan negara yang terawal yang menerima vaksin untuk masuk dalam tubuh badan mereka. Di Kingdom Tower, saudara, ketinggian yang dirancang oleh Raja Salman dan juga Muhammad bin Salman, ketinggiannya ialah 1.2 km. Maknanya 1,200 meter. Aku pun tak tahulah diorang nak pergi Isra' Mi'raj ke apa, tak faham. Saya tak faham apa yang terlalu tinggi yang diorang nak buat. Last hujung kita pergi, kita dapat punca. Rupa-rupanya berlumba untuk meninggikan bangunan hanya semata-mata untuk mendapatkan nama dan kemegahan antara sesama mereka, saudara. Itu saja. Ini berlaku di mana? Dekat Saudi, negara tempat Rasulullah lahir. Allahu Akbar. Saya boleh sebutkan satu lagi. Satu dua. Mana negara yang sedang usaha untuk meninggikan bangunan lebih tinggi daripada Saudi. Tapi saya tak nak sebut. Nanti kita banyak cerita pasal bangunan. Tapi ini fakta. Korang boleh pergi tengok. Ini fakta. Timbul rasa takut gerun kita, saudara. Ustaz tasbih akan terbuka tak lama lagi. Dah semakin longgar dah. Nak putus dah. Kita duk bermain-main lagi. Duk tak berzikir lagi, semayang lewat-lewat lagi, bangun malam pun tidak, Quran pun tidak baca, zikir kita tinggalkan. Yang ini yang berlaku sekarang. Nampak? Yang pertama Raja Muhammad bin Salman, yang kedua Mukrin, yang ketiga Tolol. Sepatutnya yang menjadi raja selepas Raja Salman, iaitu dua raja. Dua raja ini dibuang daripada senarai nama-nama raja. Lepas tu pula Salman punya bodoh dia pula, tadi hafal Quran, sekarang saya kata dia bodoh pula, dia pergi naik pula nama anak dia. Mula-mula dia naik nama anak buah dia, iaitu Muhammad Naif. Naif ini adalah seorang raja yang mati sebelum Salman. Ada anak kepada nama Raja Naif ni, namanya Muhammad. Orang Arab kalau nama Muhammad tu biasa, faham? Yang tak biasa kalau jumpa kat orang nama Arab namanya Samsudin. Itu kita boleh cakap engkau mesti ada kacukan. Takkan jumpa nama Samsudin ke, nama Baharudin ke, tak ada. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, ataupun nama-nama yang lain, nama Rasulullah, nama Allah, nama Rasulullah, tak jumpalah nama macam kita lah Adida Faziana Kalam Bagu, apa entah, tak faham lah nak sebut benda ni.
Campur nama ayah, campur nama bapa, campur nama nenek. Ni nama atuk dia suka ustaz, ni nama nenek dia suka. Yang ni saya suka sikit, ni mak dia suka. Yang inilah jaga nama dia. Yang Nabi suka kau tak ambil kira. Yang Allah suka kau tak ambil kira. Itu sebaik-baik nama kata Allah, kata Nabi adalah Abdullah. Sebaik-baik nama adalah nama Abdul Rahman. Sebaik-baik nama. Bila kita ikut sebaik-baik nama, maka efek kepada nama tersebut karakter akhlak yang luhur. Faham? Yang itu dia. Muhammad bin Naif. Raja Salman naik, dia lantik raja yang seterusnya siapa? Muhammad bin Naif. Kemudian benda yang kedua dibuat, dia gugurkan dua raja ni. Jatuh. Lama je sikit, dia gugurkan Muhammad Naif. Dia angkat anak dia sendiri, Muhammad Salman. Nampak ke tidak? Dua raja ni tadi, dua raja yang hujung, Mukrin dengan Tolol ni, yang disebutkan oleh Rasulullah 3 putera mahkota yang akan merebut jawatan raja yang mati tadi, betul tak? Dalam bacaan kita, kajian para ulama, yang dimasukkan 3 putera mahkota itu kemungkinan besar Muhammad bin Salman, Mukrin dan juga dengan Tolol. 3 orang. Diceritakan 2 orang yang akhir ini mereka memiliki ketenteraan sendiri. Ada kesenjataan sendiri. Kalau korang tengok diorang punya silsilah dan juga kekayaan mereka ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang tak ada semua ada. Sangat dahsyat diorang punya kekayaan. Luar biasa diorang punya kekayaan. Tengok. Salman, Muhammad bin Salman ini juga saya nampak dia ada mengkhianati amanah kerja pentadbiran yang dibuat oleh ayah dia. Dia banyak khianat. Biasalah dia pandang mungkin ayah dia dah tua, dah nak mampu dah. Macam kita lah, ada satu orang tua dalam negeri dia dah nak mampu dah pun kau sibuk-sibuk lagi. Macam tu dah lebih kurang. Ada nak mampu dah, bagilah anak-anak muda ni boy. Merancang sesuatu untuk membunuh bapa dia sendiri. Dahsyat. Jangan main. Orang kata pasal harta boleh membunuh, pasal kuasa boleh membunuh, pasal ini boleh membunuh. Yang ini akan berlaku. Tak lama saudara, sekejap saja. Tunggu masa dia. Cetusan yang saya nampak mula daripada 2021 tahun ini, dia akan pergi sampai 2023. Kita akan tengok proses macam-macam akan berlaku di 3 tahun ini. Apa dia? Wallahu alam. Tapi kita tunggu sendiri, akan berlaku benda yang besar. Yang kita kena siap apa dia? Amal soleh dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita nak kongsikan supaya rohaniyah kita membangkit, rohaniyah kita semangat, istiqamah untuk majukan kita punya perjalanan kita lurus ke hadapan. Yang kita cari adalah redha Allah, yang kita mencari adalah sunnah perjuangan. InsyaAllah kita akan dapat macam-macam kenikmatan dalam makna syukur, dalam makna yang lain. InsyaAllah kita dalam hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang nak buat ke depan ni saya kata, silakan. Akhirat jangan kau lupakan. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Dan jangan sembahyang lewat awal waktu. Zikir dibacakan. Selawat yang diutamakan. Quran dibaca setiap hari. Bimbang besok kita akan pengaruh dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau boleh setiap hari mak ayah baca 10 ayat yang awal surah Kahfi dan 10 ayat yang akhir surah Kahfi untuk menjauhkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni bukan makna dia dalam sosok Dajjal akan keluar, itu yang terbesar, tetapi yang kecil-kecil, fitnah-fitnah yang kecil-kecil inilah, yang kita nakkan supaya kita ada kekuatan, kita dapat benteng diri kita daripada fitnah-fitnah. Antaranya fitnah handphone, fitnah wanita, fitnah kuasa, fitnah hiburan, fitnah. Yang ini yang kita nak jauhkan dulu sebelum datang fitnah yang lebih besar. Nampak tidak? Nabi kata apa? Kalau kamu bertemu dengan Dajjal, Nabi sebut, kalau kamu bertemu dengan Dajjal, maka cepat-cepatlah kamu tundukkan pandangan kamu dan kamu baca surah 10 ayat yang awal ataupun akhir. Baca. Kamu akan dijauhkan oleh Allah, satu benteng, satu cahaya antara kamu dengan Dajjal akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak baca depan Dajjal nanti, kalau tak baca sekarang, kalau tak hafal sekarang, macam mana nak baca? Jumpa Dajjal, kita cakap dengan Dajjal,
Jal, nanti dulu nak ambil Quran je kat rumah. Kepala hangguk hang. Dajjal ambil kita dulu daripada kita nak baca Quran. Nak baca 10 ayat awal akhir itu daripada sekarang kita buat latihan. Baca lepas subuh, baca selepas isyak. Istiqamah dengan hari-hari. Baca tundukkan pandangan, jangan kau belagak. Oi, ana imam satu masjid negara. Ana imam satu, ana tuan qadi. Ana belajar kat Mesir, ana belajar kat Yaman 14 tahun. Ana pendakwah terkenal masuk dalam TV 1, TV 2 sampai TV 40 ana masuk. Jadi ana boleh mampu jumpa dengan Dajjal. Bila Dajjal datang kata Nabi apa? Sebaik saja kamu melihat muka Dajjal. Kata Nabi apa? Wallahi, kata Rasulullah, pasti kamu akan beriman dengan Dajjal. Nabi tak galakkan kita bertemu dengan Dajjal, saudara. Janganlah cakap betul. Hang imam satu ke, hang pegawai satu ke, hang apa-apa letak hang. Nanti kita akan diperdajaikan oleh Dajjal. Kawan tahu tak Dajjal paling ramai sekali dekat dalam dunia ni kat mana? Kat mana? Tak tahu? Ni saya nak bagi tahu ni. Kat mana Dajjal paling ramai sekali dalamnya? Dajjal paling ramai sekali kat dalamnya dekat Kedah. Siapa orang Kedah? Dajjal paling ramai kat negeri korang. Jangan-jangan korang pun Dajjal. Apa contoh gurauan je. Kalau kita ada masalah dengan kawan kita kan, jangan kan kepedak aku Dajjal, hang tahu lah. Tengok Dajjal. Pedajai aku. Selalu orang Kedah je guna. Mana orang lain guna? Tu aku kata orang Kedah ni ramai orang Dajjal. Tu dia saya kata. Ingatkan diri saya. Ingatkan diri tuan-tuan. Saya sayang kepada ayah-ayah dan ibu-ibu kerana Allah. Bersama kita merentas musibah dan ujian yang kita lihat sekarang ini dengan ketabahan jiwa kita yang penuh dengan zikir dan Al-Quran. Kita rentas medan kesusahan ini dengan Al-Quran, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tabah, dengan ikhlas. InsyaAllah kita akan meniti jalan rentasan itu dengan mudah, dengan senang, sampai kita ke hadapan dengan selamat insyaAllah. Yang terakhir, dalam banyak-banyak amalan untuk kita kuatkan jiwa kita, untuk untuk kita benteng akhir zaman ini, saudara. Fitnah-fitnah ini yang paling ampuh sekali, kata para ulama, iaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya dah bagi jazah dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad 1000 kali selawat Jibril alaihi salam. Saya tak tahulah mana-mana ibu yang buat 1000 kali, mana-mana ayah yang istiqamah 1000 kali. Kalau tak amalkan, kalau tak sahut, apa yang kita berikan kepada mereka sangat-sangat rugi. Kalian akan nampak nilai bila mana kalian ditimpakan ujian yang besar selepas ini. Kuatkan hati kita. Kuatkan jiwa kita. Faham ayah ni? Kuatkan perjuangan jalan kita punya jalan ke depan kita. Dengan apa? Dengan yang kita sebutkan tadi, dengan selawat, dengan doa, dengan zikir. Jaga pemakanan kita. Tinggal apa yang kita ragu, ambil yang betul-betul kita rasa okey, halal. Tak kita rasa syubrah, kita tinggalkan jauh-jauh. Banyak diam diri kita di rumah, ketepikan soal jalan sana jalan sini. Umur dah 40 tahun, 50 tahun, apa lagi yang kita cari? Duit yang kita ada kita simpan, jangan kita bocorkan tempat yang tidak bermanfaat, ataupun kita tukar gantikan dengan dinar emas ataupun dirham. Itulah wang yang boleh kita ganti boleh besok mana bila ditukar dengan sistem digital ataupun dengan sistem keuangan, kertas ini tidak boleh dipakai, ataupun ekonomi keuangan itu tidak boleh diguna, maka ini yang boleh kita pakai. Nanti wang yang kita lihat depan mata menangis. Kita besok nak bakar ayam, besok gunakan duit sendiri. Mana duit dalam bank tak boleh nak keluar. Bawa duit di bawah bantal, ambil satu persatu. Duit RM50 bakar pakai api. Duit RM100 bakar pakai api. Puluhan tahun aku kumpulkan, hari inilah aku jadi. Nasib kamu lah. Nampak? Itu dia. Simpan baik-baik. Bukan makna kita tak tawakal, tapi persiapan kita untuk berjumpa di masa yang ke depan itu lebih tua. Sikit-sikit kita simpan, sikit-sikit kita simpan. Tukarkan duit wang wang tunai kepada emas yang kita ada, supaya transaksi jual beli pada waktu itu wang ringgit tidak ada boleh diguna, maka antara kita sesama kita gunakan dengan dinar dirham. Boleh insya-Allah. Ya itu dia.
Ibu-ibu yang pakai gelang kat sini, yang pakai dekat sini, yang pakai kat sini, besok nak beli beras, nak beli minyak, nak beli apa-apa semua ni orang tengok. Tukarkan kepada itu. Dah 40 tahun dah hidup, dah 50 tahun dah hidup. Takkan lagi nak berhias-hias lagi untuk siapa? Tak ada lagi buanglah orang kata fitrah wanita ni buang. Tak ada apa dah. Kita dah ke depan dah, dekat dah. Jangan lambang abang tumbang abang tu dibuatnya ni sekarang. Tak ada apa dah benda ni. Besok nanti kita banyak semua dapat emas. Panjang cerita pasal akhir zaman ni kalau saya nak kongsikan. Banyak. Sampai satu masa nanti kita semua dapat emas masing-masing. Kita menjadi orang kaya raya nanti. Semua dapat emas. Tak ada saya beremas. Semua dapat emas. Nanti satu hari kita akan dapat. Jadi emas yang ada ni masanya agak lebih panjang. Kita simpan ataupun kita infakkan dalam perjuangan, maka kita tunggukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Takbir. 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 Itu sahaja perkongsian ilmu pada pagi yang mulia ini daripada saya, sekadar apa yang ada. Semoga insya-Allah bermanfaat. Kita peroleh redha Allah. Kita peroleh manfaat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma amin, Allahumma amin. Sekiranya kalau kita kena PKPB ataupun PKPD pada hari Selasa ataupun pada hari Jumaat nanti, maka untuk pelajar-pelajar yang baru yang datang pada hari ini, mak bapak tolong datang masuk dalam pejabat untuk isikan borang untuk kekalkan anak-anak di sini. Kalau kata nak kekal, kalau katakan tak nak kekal, anak dah angkat tangan tadi, bawa balik. Kita cuti 3 bulan. Yang pelajar-pelajar yang ada dekat sini boleh berlatih bagaimana nak sihir mak. Belajar yang dekat 2 orang tu, Ikhzal seorang, Arif Rosli seorang. Ini pakar-pakar sihir kita lah. Kita boleh jumpa dengan dia, boleh belajar dengan dia seminit 2 je pun. Belajar insya-Allah, kita pandang muka mak, kita baca sikit, tio, insya-Allah mak kita tunduk, mak dah akan jumpa dengan saya balik. Mak tu pula saya sihir balik dia. InsyaAllah. Jadi saya kata, bagi saya lah, kita sebenarnya dalam report kita di polis, IMTAS ni masih ditutup. Jadi dalam tutup disambungkan lagi, bagi saya tak ada apa-apalah. Yang dah kekal ada. Yang pelajar baru ni pun, diorang pun tak tahu kita ada terima pelajar baru. Jadi apa-apalah, in case kita dah ada surat perjanjian antara mak bapak dengan kita untuk kekalkan anak-anak belajar di sini. Boleh adik? Nak balik? Balik. Jom bangun. Bagi orang semua tengok muka kamu. Bangunlah. Takut. Nanti tanya dengan ayah. Ayah boleh balik tak? Kena lesing kan balik. Baru duduk seminggu nak balik dia kata. Dah rumah bertahun-tahun duduk kat rumah, tak nak balik. Itu sekadar bagi saya. Doakan IMTAS berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa masalah ke depan, baik dengan orang luar ataupun dengan siapa-siapa saja. Sukses. Anak-anak kita berjalan Al-Quran dengan bagus. Dan seperti biasa, mak bapak yang hadir di rumah, macam mana saya sebutkan tadi, buat perancangan hidup rohaniyah itu dengan betul dan sukses. Jangan kejar-kejar apa yang di depan yang menjadi bayang-bayangan yang tidak kekal. Maka kita kejarlah apa yang ada di hadapan kita yang menjadi kekal dan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya minta sokongan lagi daripada mak ayah, bantulah IMTAS untuk jualan sijil wakaf. Saya mohon sangat-sangat. Kita sekarang target saya tak sampai. Mula projek kita, kontraktor dah masuk dekat site kita, dah masuk dah semalam. Besok kita akan buat alih longkang, alih anak sungai. Kita buat mungkin dalam 15 hari. Duit yang ada tak mencukupi untuk saya serahkan pada kontraktor. Jadi saya minta lah sokongan. Wakaf ni dia tak jadi masalah kita nak buat berkali-kali. Minggu lepas kita dah buat sekali dah. Minggu ni nak buat sekali lagi. Buatlah berkali-kali. Tanah ruang kosong yang masih belum terjual masih banyak. Biarlah tanah kaki persegi dekat sana, banyak tanah kita yang kita wakafkan. Di mana anak-anak ini jejak, di mana anak-anak ni duduk, di situlah tanah kita. Kita berharap yang akan membantu kita besok dekat alam mahsyar. Mati kita, anak kita mengaji, mati kita, tanah perjuangan masih diteruskan. Inilah yang dikatakan
air ataupun pahala yang mengalir, yang berterusan. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Untuk mak bapak pelajar baru, saya wajibkan 5 buku untuk satu keluarga. Wan ada WhatsApp dah semalam? Tak WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. WhatsApp mak bapak yang datang pelajar baru, jangan terus balik. Sembahyang zuhur ataupun sebelum solat zuhur, pergi dalam pejabat, ambil 5 buku sijil. Satu buku ada 50 keping. Satu keping harganya RM20. Bantu kami di situ. Kalau ada sesiapa ustaz, saya dah jual 5 buku, bantu lagi. Dah jual 5 buku, bantu lagi. Jangan jadi macam mak bapak, dapat 5 buku, cepat-cepat habiskan. Baguslah, dia ni bagus semangat. Tu rupa-rupanya dia nak lepaskan beban 5 buku dan dia tak nak lagi ambil buku yang seterusnya. Bagi saya, ini tak kenalah bagi saya. Tak mampulah, tak mampu. Korang tak tahu ke yang kita orang dah lama tak mampu nak buat benda-benda macam ni? Jadi semua dia berjalan di atas musyawarah, di atas bersama, di atas semua tiang-tiang yang ada. Kebersamaan inilah yang membantu kita bersama untuk berjaya. Jadi macam sebuah bangunan lah. Ada tiang, ada bumbung, ada itu, ada ini semua. Berdiri di atas kerjasama semua ini insyaAllah. Yang kedua, mak bapak saya minta tolong buatkan bayaran 4 benda. Kena buat bayaran 4 benda pada hari ini. Yang datang, last datang saya akan WhatsApp. Yang dah beli, abaikan apa yang saya cakap. Yang belum bayar, tolong selesaikan. Yang pertama JC, setiap seorang 3 lay. Sebab saya dah bagi semua pada anak-anak 2 lay. InsyaAllah besok akan sampai, hari Selasa akan sampai lagi. Saya akan serahkan pada anak-anak. JC saja saya print dengan nilai RM10,000. Jadi duit yang saya masuk baru berapa ribu. Jadi untuk kita posting duit koperasi, saya tak boleh. Yang kedua, kena bayar duit madu. Anak-anak kita semua saya dah bagi madu dah 30 stik, jangan sebut 30 batang. 30 stik semua saya dah bagi. Kalau saya tunggu mak bapak bayar baru nak dapat stik madu ni, tak jalanlah program kita makan madu. Mak bapak ni 2 minggu lagi, anak dia tak makanlah madu. Tak beli kismis, anak dia tak makanlah kismis. 2 minggu dia jadi bodoh, lepas tu jadi pandai. Janganlah macam itu. Nasib baik ada ayah ini. Ayah inilah yang bertanggung jawab memberi, mendahulukan madu dengan kismis pada anak-anak. Semua saya sudah bagi. Saya tak nak biar makan madu semua. Nak makan kismis, makan semua. Pertama JC, yang kedua madu, yang ketiga kismis, yang keempat Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia yang keempat? Ingat tak apa yang keempat? Kan malam? Sabun basuh baju. Saya dah beli semalam dekat Azin 3 kotak dalam 40 pack. Saya tak nak pelajar-pelajar beli sabun, sebab kat sini kita basuh bukan seorang-seorang basuh. Kita ada orang yang menjaga mesin basuh. Lepas tu pula sabun-sabun kita akan pakai, kita share. Habis satu keluar satu, habis satu keluar satu. Jadi kalau ada 10 orang beli sabun, 45 orang tak beli sabun, adil ke yang 45 orang pakai guna yang 10 orang punya sabun? Bagi saya itu tak kena. Biar semua beli sabun, habis semua sabun, kita pusing balik. Habis semua sabun, kita pusing balik. Nak habis 70 pack sabun, saudara, berapa bulan tu? Jadi mak ayah tak payah nak beli sabun setiap bulan. Yang saya sarankan, sabun beli yang ada yang kat kita, atau yang di luar bawa kat kita. Ataupun belikan produk Muslim yang betul Muslim. Jangan beli yang jenis bom-bam-bom. Lagi apa lagi itu, jenama Azia lah, jenama Bonggera lah, apa semua dia tenggek kat belakang sana. Itu saya tak nak. Kita utamakan orang Muslim kita dulu. Jadi saya minta 4 benda JC, 3 lay. Yang kedua madu, yang ketiga kismin, dan yang keempatnya adalah sabun. Selesaikan bayaran ini pada hari ini yang datang. Yang tak datang saya akan WhatsApp buat transfer untuk mudah saya pusingkan duit koperasi, dan saya nak bayar ada hutang-hutang dekat tempat-tempat yang saya tak bayar lagi atas sebab-sebab ini, supaya mudah kita berjalan, koperasi cukup barang, pusingan dia cantik dan sebagainya, dan boleh kita banyakkan barang lagi. Boleh insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri minal insani lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bangun kita bersama bersalaman. Setelah itu kita keluar makan tengah hari, masuk balik kita sembahyang zuhur berjamaah, lepas tu kita bersurai. Silakan.